Sahabat, bab yang kelima, kegairahan mendirikan solat. Kisah yang ke-10, keberkatan solat untuk dapat bersama Nabi Muhammad SAW dalam syurga. Sayyidina Rabi'ah menceritakan, saya sentiasa bersama Nabi SAW pada malam. Pada waktu tahajud, saya menyediakan beberapa keperluan untuk Nabi SAW seperti air berwuduk, miswak, hamparan solah dan keperluan-keperluan lain. Suatu ketika, oleh kerana gembira dengan perkhidmatan saya, Nabi SAW bersabda, mintalah apa-apa yang kamu mahu. Saya menjawab, ya Rasulullah, saya ingin bersama Tuan di dalam syurga. Baginda SAW bertanya lagi, yang lain daripada itu? Aku berkata, itu sahaja yang saya ingini. Baginda SAW bersabda, sekiranya begitu, bantulah doaku dengan banyak bersujud. Keterangan, dalam kisah ini terdapat peringatan bahawa tidak sepatutnya kita hanya bergantung kepada doa. Bahkan kesungguhan dan amal diperlukan. Sementara amal yang paling penting ialah solat, kerana sebanyak mana kita kerjakan solat, maka sebanyak itulah kita akan bersujud. Mereka hanya menaruh harapan bahawa Syekh si Polan dan Maha Guru Polan telah berdoa untuknya. Sebenarnya telah membuat satu kesilapan yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala mentadbirkan alam ini dengan asbab. Sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa melakukan sesuatu perkara tanpa asbab. Oleh itu, sekali-sekala Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu tanpa asbab, semata-mata untuk menunjukkan kekuasaannya. Namun demikian, kebiasaan umum ialah urusan dunia dikaitkan dengan asbab. Sungguh mengherankan, untuk urusan dunia tidak pernah pun kita berharap kepada takdir dan bercukup dengan hanya berdoa. Berpuluh-puluh cara akan diikhtiarkan, namun dalam urusan agama, kita hanya berpada dengan takdir. Takdir dan doa. Tidak disyaki bahawa doa Allah, yakni orang-orang yang hampir dengan Allah, sangat penting. Tetapi Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, bantulah doaku dengan kebanyakan sujud. Bab yang ke-6, kisah para sahabat radhiyallahu anhum bersepati, yakni isya atau pengorbanan jiwa dan berbelanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Isya bermaksud mengutamakan orang lain suatu diri sendiri memerlukan sesuatu keperluan. Sebenarnya sukar bagi kita untuk meneladani secara keseluruhan setiap satu pelakuan dan amalan para sahabat. Sekiranya sesiapa dapat mencontohi pelakuan dan amalan para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun sebahagian kecil sahaja, ini merupakan satu keberuntungan yang besar. Namun demikian, sebahagian daripada akhlak mereka begitu unggul sekali dan merupakan suatu keistimewaan yang menjadi milik mereka sahaja. Antara akhlak tersebut ialah sifat lisan. Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka dalam kitabnya yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah, itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka berada dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Surah Al-Sin ayat yang ke-9. Kisah yang pertama, sahabat memandangkan pelita untuk menjamu seorang tetamu. Seorang sahabat telah menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keadaannya yang sangat susah dan lapar. Baginda SAW telah menghantar seseorang ke rumahnya yang sangat, tetapi tidak mendapat sesuatu makanan pun. Lalu Baginda SAW bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, adakah sesiapa yang sanggup melayaninya sebagai tetamu untuk satu malam? Seorang sahabat Ansar berkata, wahai Rasulullah, saya akan melayaninya. Beliau telah membawa sahabat itu ke rumahnya dan berkata kepada isterinya, beliau ini ialah tetamu Rasulullah. Janganlah mensembunyikan sesuatu benda pun dan pastikan tidak ada sebarang kekurangan dalam layanan kita terhadapnya. Isterinya berkata, demi Allah, ada sedikit makanan untuk anak-anak dan tiada yang lain daripada itu di dalam rumah kita. Sahabat itu menjawab, tidurkanlah anak-anak sehingga mereka lena dan bawalah makanan, lalu kita duduk bersama tetamu itu.
Kemudian engkau bangunkan dengan alasan untuk membaiki pelita dan terus memandangkan pelita itu. Si isteri telah melakukan seperti yang dirancang. Suami isteri serta anak-anak mereka menghabiskan malam itu dalam keadaan kelaparan. Oleh kerana peristiwa inilah ayat ini diturunkan yang bermaksud mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Keterangan banyak peristiwa yang seumpama ini dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh itu saya tulis satu lagi kisah yang seumpama kisah di atas. Kisah yang kedua, memandangkan pelita untuk menjamu seorang yang berpuasa. Seorang sahabat selalu puasa betul-betul, beliau tidak mempunyai sebarang makanan untuk berbuka puasa. Seorang sahabat Ansar Sayyidina Sabit radhiyallahu anhu dapat memahami keadaan sahabat itu melalui firasatnya. Beliau telah berkata kepada isterinya, malam nanti aku akan membawa seorang tetamu. Apabila dia mula makan, maka engkau padangkanlah pelita dengan helah untuk membetulkan pelita itu. Dan selagi tetamu tidak kenyang, selagi itu engkau jangan makan. Pada malam itu mereka telah melakukan sedemikian. Berdua mereka duduk bersama tetamu seolah-olah mereka juga turut makan. Pada keesokan pagi, apabila Sayyidina Sabit pergi ke majlis Nabi SAW, maka baginda SAW bersabda, layananmu terhadap tetamumu malam tadi sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilah Ramadan. Bab yang kedua, Lailatul Qadar. Hadis yang ke-6. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan pada 10 malam yang akhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam yang ganjil. Pada malam yang ke-21, 23, 25, 27 ataupun 29, ataupun pada malam terakhir daripada bulan Ramadan. Sesiapa yang bangun beribadat pada malam-malam itu dengan iman dan harapan untuk mendapat ganjaran, semua dosanya yang terdahulu akan diampunkan. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah keadaan terang dan langit bersih. Langit yang bersih, tenang lagi sunyi, tidaklah terlalu panas dan tidak pula terlalu sejuk. Seolah-olah bulan sedang memancar kerana banyak nur kerohanian. Bintang-bintang tidak digunakan untuk melontar syaitan pada malam itu sehingga ke pagi. Antara tanda-tanda Lailatul Qadar ialah sesungguhnya matahari akan terbit keesokan paginya tanpa cahaya yang bersinar kuat. Matahari terbit dalam bentuk satu bulatan yang rata seperti bulan purnama. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan syaitan keluar bersama matahari pada hari itu. Sebaliknya pada hari-hari lain syaitan akan muncul di tempat matahari terbit. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Keterangan perkara-perkara yang disebut pada awal hadis ini telah pun dinyatakan dalam hadis-hadis yang terdahulu. Pada akhir hadis ini dinyatakan beberapa tanda Lailatul Qadar dengan sungguh jelas dan tidak perlu kepada sebarang penjelasan lagi. Selain itu ada lagi beberapa tanda yang dinyatakan dalam riwayat-riwayat dan juga disebutkan oleh mereka yang pernah mengalami malam tersebut, khasnya apabila matahari terbit pada pagi hari itu. Matahari akan terbit tanpa singaran yang memancar kuat. Tanda ini banyak dinyatakan dalam hadis-hadis dan sentiasa ditemui. Selain itu ada lagi beberapa tanda lain, tapi tanda-tanda ini tidak semestinya berlaku. Sayyidina Abdah bin Abi Ubaidah Lubabah radhiyallahu anhu berkata, saya telah merasai air laut pada malam yang ke-27 Ramadan, dan sesungguhnya saya telah mendapati air laut itu betul-betul tawar. Hadrat Ayub bin Khalid rahmatullahi alaihi pula berkata, saya terpaksa mandi pada suatu malam. Saya telah mandi dengan air laut lalu mendapati air itu tawar. Kisah ini berlaku pada malam yang ke-23. Para masyayikh menulis bahawa malam Lailatul Qadar semua benda akan bersujud sehingga pokok pun akan rebah ke bumi dan kemudian akan bangun kembali kepada kedudukan asal. Walau bagaimanapun, perkara-perkara sebegini adalah berkaitan dengan kasyaf dan tidak dapat disedari oleh semua orang. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha
meriwayatkan bahawa beliau telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahulah kepada saya sekiranya saya tahu malam manakah Lailatul Qadar. Apakah doa yang sepatutnya saya pohon pada malam itu?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dan Engkau sukakan pengampunan, maka ampunilah daku." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi. Keterangan ini adalah satu doa yang sangat-sangat lengkap agar Allah SWT dengan kemurahan dan belah kasihnya mengampuni kita daripada segala tuntutan akhirat. Lebih-lebih lagi daripada itu, apakah lagi yang kita mahu? Seorang pesyair bermadah, "Ya Allah, tidaklah aku minta agar Engkau menerima amalanku. Hanya aku memohon agar pena keampunanmu memandangkan dosa-dosa itu." Hadrat Sufyan Tsauri rahmatullah alaihi berkata bahawa pada malam itu adalah lebih baik untuk menyibukkan diri dengan berdoa berbanding ibadat lain. Ibnu Rajab pula berkata bahawa tidaklah hanya berdoa, bahkan lebih afdal menghimpunkan berbagai amal ibadat seperti baca Al-Quran, solat, doa, murakabah dan seumpamanya, kerana semua itu diriwayatkan daripada Nabi SAW. Inilah pendapat yang lebih diterima kerana dalam hadis-hadis yang telah lalu kelebihan solat, zikir dan berbagai-bagai ibadat lain telah pun diterangkan. InsyaAllah telah tamat kita bab Lailatul Qadar, dan kita akan masuk bab yang ketiga, iaitu bab iktikaf. InsyaAllah apa yang telah kita dengar kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang yang tak ada majlis ini. Besok kita sambung bab iktikaf. InsyaAllah kita minta sedekah kepada Subhanallah.